Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Yang berusaha Major Nuzilah binti Haji Abdul Aziz, Timbalan Komandan Kepala PSUM. Yang berusaha Lieutenant Colonel Haji Roslan bin Haji Husin, Ketua Jurulatih Kepala PSUM. Pegawai Kepala PES dan pegawai sukarela, seterusnya para pegawai kadet serta tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian. Saya mengambil kesempatan ini pertama sekali untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pegawai-pegawai rendah yang telah dipakaikan pangkat sebentar tadi. Dan bicara pemakaian pangkat itu memperlihatkan bahawa mereka sudah mencapai satu tahap pengiktirafan dan kepercayaan di dalam pasukan untuk diamanahkan dengan satu tanggungjawab baru bagi mengetuai rakan-rakan yang lain dalam pelbagai unit dan kedudukan menerusi pangkat yang telah dipakaikan tadi. Pemakaian pangkat itu bukanlah untuk tujuan mereka menunjukkan kuasa ataupun untuk bermegah-megah dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, tetapi ianya lebih kepada satu pengiktirafan kepada amanah dan tanggungjawab yang sekarang ini dipikul oleh mereka di dalam pasukan Palapis, bagi membolehkan mereka membantu pasukan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan lebih baik lagi. Apabila kita dipakaikan pangkat atau dinaikkan pangkat, itu bermakna kita telah mencapai satu tahap dalam pencapaian kita. Bermakna orang lain telah pun mengiktiraf kita dan melihat bakat ataupun potensi yang ada kepada diri kita. Selain itu juga menunjukkan bahawa pihak pasukan percaya bahawa mereka yang telah dinaikkan pangkat ataupun diberikan pangkat baru ini adalah merupakan individu-individu yang boleh diberikan tanggungjawab dan amanah untuk menjaga nama baik pasukan dan meningkatkan reputasi pasukan. Sebab itu kepada mereka yang telah dipakaikan pangkat itu, saya mengharapkan mereka akan menunjukkan satu daya pimpinan dan keupayaan untuk memimpin rakan-rakan yang lain ke arah menjadikan pasukan masing-masing sebagai pasukan yang lebih baik. Manakala rakan-rakan dalam pasukan yang lain yang belum lagi berkesempatan diberikan pangkat ataupun dinaikkan pangkat, haruslah menerima ini sebagai satu keadaan di mana mereka perlu memberikan sokongan dan kepercayaan kepada rakan-rakan yang telah dipakaikan pangkat itu untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan sempurna. Sebagai mereka yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi sedikit daripada rakan-rakan yang lain, maka mereka berhak untuk memberikan arahan, perintah dan juga apa-apa tindakan yang perlu diambil oleh rakan-rakan dalam pasukan yang lain. Dan seperti tradisi dalam mana-mana pasukan beruniform, terutama sekali dalam tentera, maka mereka yang berada di bawahnya harus akur dan patuh menjalankan arahan, amanah dan tanggungjawab yang telah diberitahu kepada mereka untuk dijalankan tanpa soal jawab dan patuh menjalankan apa yang diamanahkan ataupun diarahkan itu dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Itulah satu tradisi dan satu convention amalan dalam pasukan tentera, di mana pegawai yang lebih bawah ataupun yang lebih rendah bertanggungjawab mengikut arahan pegawai yang lebih atas, kerana kita berada dalam situasi ketenteraan. Ini bukan situasi awam. Dalam situasi awam, kita masih boleh barangkali ada ruang untuk berbincang dan mengemukakan pandangan dan kemudiannya membuat keputusan. Dan akhirnya kita mungkin mengambil masa sedikit sebelum kita boleh bersetuju kesemuanya.
Dan kemudiannya kalau ada pihak yang tak bersetuju, maka pihak berkenaan kemudiannya mungkin tidak mahu memberikan sokongan yang sepenuhnya ataupun memberikan sokongan secara ala kadar. Dalam tentera, dalam pasukan beruniform, ini tak boleh. Sebab itu walaupun saudari semua mempunyai dua dunia, dunia awam sebagai mahasiswa, mahasiswi, sebagai pelajar universiti, yang mana kita percaya bahawa sistem demokrasi yang kita amalkan adalah sistem yang terbaik, tetapi dalam dunia tentera, ia mempunyai satu tata cara, kod etika yang berbeza daripada dunia awam. Dalam tentera, kita diwajibkan mematuhi arahan pegawai yang lebih tinggi untuk melakukan sesuatu perkara itu, kerana pegawai yang lebih tinggi, dia juga ada tanggungjawab untuk memastikan arahannya ataupun apa-apa juga arahan yang dia berikan itu adalah satu arahan yang juga bertanggungjawab. Tidak boleh mana-mana pegawai yang ada pangkat yang lebih tinggi memberikan arahan-arahan yang tidak bersifat bertanggungjawab. Artinya, kalau arahan itu dipatuhi dan diikut, maka ia boleh membawa implikasi yang buruk, malah sampai mengancam nyawa anggota pasukan yang lain. Justru itu, pegawai yang lebih tinggi biasanya akan memikirkan dengan sedalam-dalamnya, dengan sejauh-jauhnya, kesan sesuatu arahan yang dia berikan itu sebelum ia memberikan arahan. Justru apabila dia telah memberikan arahan, selagi arahan itu arahan yang munasabah, maka kita harus akur dan patuh kepada arahan-arahan tersebut. Justru dalam pasukan tentera, itulah tradisinya, itulah amalannya. Kerana kita berada dalam satu situasi di mana kita berdepan dengan keadaan di mana kita bertanggungjawab menghadapi kemungkinan sama ada kita hidup ataupun hidup mati. Jadi dalam tentera tidak boleh kita nak berunding terlalu banyak, kerana musuh yang ada di depan mata itu mesti diambil tindakan segera. Kalau kita baru nak berunding, maka pada waktu itu kita akan menghadapi masalah untuk menjalankan tanggungjawab kita. Sebab itu pegawai dipertanggungjawabkan untuk menjaga nasib dan kedudukan anak buahnya, anggota-anggotanya yang lain, termasuklah kebajikan anggota-anggotanya. Suatu pasukan tentera tak boleh untuk berjalan dan menjalankan tugasnya tanpa henti-henti, tanpa rehat, tanpa istirahat yang secukupnya, kerana ia sebagai manusia biasa akan letih dan terpaksa memerlukan rehat. Justru itu pasukan tentera, pasukan badan uniform biasanya akan ada waktu-waktu di mana kita berehat, akan ada waktu-waktunya di mana kita bekerja. Dan walaupun kita penat sekalipun, kalau itu masih merupakan waktu kita bekerja, maka kita harus bekerja dengan rakan-rakan yang lain, membantu rakan yang mungkin berada dalam keadaan yang tidak berupaya supaya keseluruhan pasukan tidak terjejas. Manakala tugas pegawai di atasnya pula ataupun ketuanya adalah bertanggungjawab memerhatikan semua keadaan ini dan memastikan supaya pasukan berada dalam kedudukan yang paling baik bagi menghadapi apa juga kemungkinan. Itulah situasinya, itulah tradisinya dalam pasukan tentera. Justru itu, kita yang telah memilih untuk memasuki pasukan tentera atau badan beruniform mestilah akur dan patuh untuk mendengar arahan dan perintah daripada ketua ataupun pegawai yang lebih atas. Dalam kehidupan awam juga begitu sebetulnya. Mana-mana arahan, mana-mana perintah yang wajar dan tidak bercanggah dengan mana-mana peraturan perkhidmatan, maka ianya adalah wajib untuk dipatuhi dan wajib untuk diikut. Kerana ketua bertanggungjawab. Artinya kalau satu arahannya itu tidak betul, tidak tepat dan salah, maka akhirnya yang akan memikul kesan ialah ketua, bukannya anggota bawahan. Jadi sebab itu menjadi ketua bukan bermakna satu tugas yang mudah, mempunyai kuasa dan kemudiannya kita boleh buat sesuka hati. Bukan demikian. Kita ada tanggungjawab dan kita akan dipertanggungjawabkan ke atas apa juga arahan yang kita berikan, baik ataupun buruk. Kerana yang akan dinilai akhirnya adalah kesan-kesannya. Sebab itu seorang ketua, dia mesti berfikir panjang. Dia mesti berfikir sedalam-dalamnya sebelum dia mengeluarkan sesuatu arahan untuk dilakukan oleh anak buahnya. Tugas kita patuh dan akur serta ikut saja. Kerana yang akan pikul tanggungjawab adalah ketuanya. Sebab itu ketua mesti sentiasa sedar bahawa apa juga yang dia arahkan, maka arahan itu adalah arahan yang bertanggungjawab dan arahan-arahan itu adalah arahan-arahan yang akan
tidak menyusahkan anggotanya dan menyusahkan dirinya kemudian nanti. Itulah keadaannya, itulah caranya, itulah sistemnya yang mana kita amalkan dalam kehidupan kita. Jika tidak, kita akan hadapi masalah di mana semua orang ingin berikan arahannya, semua orang ada pandangan masing-masing, semua orang mahu caranya, semua orang mahu mengikut kata hatinya, maka akhirnya kita tidak boleh bergerak sebagai satu pasukan ataupun tidak boleh bergerak sebagai satu organisasi. Bayangkan kalau dalam sebuah kapal yang sedang di lambung gelombang, tiba-tiba kita ada 3-4 orang nakhoda yang memberikan arahan-arahan yang berbeza. Bagaimanakah anggota-anggota ataupun anak-anak kapal di dalam kapal yang sedang berdepan dengan kemungkinan karam ataupun timbul itu akan mengambil apa-apa tindakan. Sebab itu dalam situasi-situasi sedemikian kita mesti akor dan patuh menerima dan mengikuti arahan yang diberikan oleh ketua yang lebih atas, kerana kita percaya ketua yang lebih atas biasanya dia juga cuba memberikan arahan ataupun tindakan yang terbaik untuk anggotanya, pasukannya dan juga dirinya sendiri, dan akhirnya nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Dalam tentera juga ada mahkamah tentera. Kalau pasukan tentera ataupun pegawai tentera memberikan satu arahan yang salah ataupun melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada dalam ketenteraan, maka dia juga akan berdepan dengan kemungkinan dihadapkan ke muka pengadilan. Sebab itu pegawai-pegawai tentera juga adalah terikat dengan peraturan-peraturan ini, seperti mana pegawai-pegawai awam yang lain terikat dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturan perkhidmatan. Itulah yang kita dilatih dalam pasukan Palapis. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada anggota-anggota baru, anggota-anggota termuda kita, junior, yang masih lagi dalam pakaian awam pada hari ini. Saya harap apabila anda telah memilih untuk memasuki pasukan Palapis, maka anda mestilah bersedia untuk menukar sedikit sebanyak cara hidup dan juga membuat penyesuaian yang tertentu apabila berada dan menjalani latihan. Tidak boleh lagi kita mengamalkan cara-cara awam apabila kita sudah masuk tentera. Tentera ada cara-caranya, ada kaedah-kaedahnya, ada peraturan-peraturannya, ada kod etikanya yang tersendiri. Sebab itu apabila kita telah setuju menandatangani untuk masuk dalam pasukan Palapis, maka kita mestilah ikut rasmi Palapis. Okey? Jadi dengan sebab itu saudari mestilah bersedia untuk menjalani latihan, mengikuti arahan dan juga mengikuti perintah-perintah yang telah ataupun yang akan diberikan dari masa ke semasa. Saya ucapkan tahniah kepada saudari kerana memilih pasukan Palapis, kerana pasukan Palapis menjanjikan satu latihan kepimpinan yang amat baik kepada saudara dan saudari sekalian. Kepada mereka yang ingin menjadi ketua, pemimpin pada masa akan datang, latihan yang dilalui dalam pasukan Palapis dan badan-badan beruniform yang lain adalah merupakan satu latihan yang terbaik. Kerana kita bukan saja dilatih dari segi fizikalnya mesti fit, mesti lasak, kita juga dilatih dari segi emosinya untuk tahan sabar, tidak cepat marah. Kita juga dilatih dari segi mentalnya supaya kita ada kekuatan minda, kekuatan mental untuk menghadapi tekanan, menyerap tekanan dan mengatasi apa juga masalah yang ada. Resilient, ya, tidak mudah mengaku kalah, tidak mudah untuk kita patah semangat, tidak mudah untuk kita berasa kalah. Ini ialah mental strength yang akan dilatih dalam pasukan tentera. Dan mental strength itu berkait dengan physical strength. Kalau kita tidak ada physical strength, maka mental kita juga mungkin lemah. Bila badan letih, kita mudah mengatakan, okeylah, aku menyerah kalah. Tapi kalau kita ada mental strength yang kuat dan badan lemah, maka mental strength itu akan memberikan kita kekuatan baru, akan menyuntik kekuatan baru kepada fizikal kita supaya bertahan, terus bertahan dan tidak menyerah kalah. Sebab itu, ianya berkait rapat. Physical strength akan mempengaruhi mental strength, manakala mental strength juga akan mempengaruhi physical strength. Tapi akhirnya, yang menang adalah mental strength. Yang menang adalah mental strength. Dalam keadaan di mana musuh pun lemah, kita juga lemah, maka akhirnya siapa yang mempunyai kekuatan semangat, kekuatan emosi, kekuatan minda, kekuatan mental, mereka lah
yang akan berjaya dalam sesuatu medan pertempuran ataupun dalam peperangan. Kerana mental strength ini adalah menentukan setakat mana kita boleh bertahan dengan kemampuan yang ada walaupun fizikal kita sudah lemah, sudah tidak terdaya lagi. Jadi inilah yang akan dilatih kepada kita semua, dan mereka yang telah pun menyertai pasukan pelapis barangkali sudah pun melalui sebahagian daripada latihan-latihan ini, tapi belum cukup sepenuhnya sehinggalah anda tamat dan lulus sebagai pegawai. Dan kepada mereka yang baru masuk, maka ini ialah satu permulaan yang baik untuk anda melatih diri anda. Selain daripada ilmu yang kita dapat di dewan-dewan kuliah, maka latihan ini akan memberikan satu nilai tambah baru yang tak akan ada pengalamannya dalam dewan-dewan kuliah. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah, ya, dan ucaplah tahniah kepada diri sendiri kerana anda telah memilih pasukan pelapis yang akan memberikan anda latihan-latihan yang akan menjadikan anda orang yang lebih gagah apabila keluar nanti dan bekerja sebagai seorang pegawai di luar sana. Kerana cabaran, tekanan kerja setelah kita bekerja jauh lebih hebat daripada tekanan semasa kita menjalani latihan ataupun semasa kita menjadi mahasiswa. Sebab itu, kalau kita sudah melalui latihan-latihan lasak, ya, sudah biasa berdepan dengan ujian ketahanan minda, ujian ketahanan emosi dan ujian ketahanan fizikal, kita tidak mudah untuk kalah, tidak mudah untuk cepat marah, tidak mudah untuk gelabah, tidak mudah untuk kemudiannya menghadapi tekanan jiwa, kerana kita boleh keluar dari satu masalah kepada satu masalah yang lain. Dalam tentera, kita dilatih untuk menghadapi suatu masalah itu dengan cara di mana kalau kita ada masalah, kita mesti urus dan keluar cepat daripada masalah itu. Kalau kita ada masalah, jangan kita burukkan lagi masalah itu sehingga akhirnya kita menghadapi kesukaran untuk keluar daripada masalah itu. Daripada satu masalah menjadi 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun lebih daripada itu. Kita dilatih untuk urus masalah dan keluar daripada masalah dengan cepat. Dalam hidup pun macam tu. Apabila kita ada masalah, kita mesti urus masalah itu dengan baik dan keluar daripada masalah itu secepat mungkin. Jangan bila ada satu masalah, kita memburukkan, kita mess about dengan masalah itu. Kita menambah lagi masalah itu daripada masalah yang kecil menjadi masalah yang lebih buruk kerana tindakan-tindakan yang tidak bijak yang kita ambil, ya, yang akhirnya memburukkan dan memberatkan satu masalah ringan yang sepatutnya kita boleh urus dan keluar dengan baik. Jadi inilah pelajaran yang akan anda lalui, inilah pelajaran yang akan anda ikuti. Dalam hidup pun macam itu juga. Hanya mereka yang boleh urus masalah dan keluar daripada masalah dengan baik akan menjadi orang yang berjaya. Orang yang boleh menghadapi cabaran dan kemudian yang mengatasi cabaran dan keluar daripada cabaran itu untuk menghadapi cabaran yang baru. Inilah orang-orang yang berjaya. Dan inilah juga ciri pemimpin-pemimpin yang berjaya. Sebab itu, saudari, bersedialah untuk menghadapi semua ini dan bersabarlah, ya, untuk tempoh 3 tahun apabila kita mengikuti latihan dalam pasukan pelapis, kerana inilah satu cara di mana kita belajar untuk memperkuatkan dan juga untuk menjadikan kita ini seorang pegawai ataupun bakal pegawai yang bersedia untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Pokok pangkalnya ialah 1, patuh kepada arahan, sedia melaksanakan arahan yang telah diberikan, dan kemudiannya berdisiplin, beretika dan melaksanakan sesuatu itu dengan tekun, dengan penuh tanggungjawab. InsyaAllah kita akan berjaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.